Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada usahawan-usahawan di bawah naungan Perbadanan Usahawan Johor Berhad. So hari ini kita bersiaran secara langsung. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Faris atau nama penuh saya Mat Faris bin Ahmad Sanusi daripada Mainik Berhad. Jadi hari ini kami nak berkongsi satu tawaran kepada usahawan di negeri Johor. Ya, program ini adalah inisiatif daripada Kementerian Komunikasi Multimedia dan dijalankan oleh Mainik dan kami berkolaborasi dengan PUJB. Ya, jadi untuk saya tidak membuang masa, saya berkongsi saya punya skrin dengan para usahawan sekalian tentang tawaran apa yang sebenarnya kami nak berikan kepada usahawan-usahawan di negeri Johor khasnya. Okey. Jadi saya akan mulakan. Program ini kami namakan pada hari ini sebagai Taklimat Program Realisasi Impian Ekonomi Digital, ya, ataupun nama ringkasnya sebagai PRIME. Dan di mana kami hendak menawarkan nama domain biz.my kepada usahawan-usahawan negeri Johor. Jadi untuk sebelum kita membicarakan tentang biz.my ni, izinkan saya perkenalkan dulu siapakah itu Mainik kepada usahawan-usahawan di Johor yang sedang menonton secara live. Okey, secara ringkasnya, Mainik .my, tuan-tuan tahu ya, .my, nama domain .my, kita ada .com, macam-macam lagi, tapi untuk Malaysia adalah .my. .my ini sebenarnya dah ada di Malaysia daripada tahun 1987. Dan Mainik ni merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan kami merupakan pendaftar kepada kod peringkat tinggi negara Malaysia iaitu CCTLD. Okey, kalau tuan-tuan puan-puan kurang jelas, .my ni dinamakan CCTLD ataupun Country Code Top Level Domain. Kalau macam .com itu dinamakan Generic Top Level Domain. Jadi CCTLD ni untuk Malaysia adalah .my, untuk Singapura dia .sg, untuk Indonesia .id. Okay, seterusnya apa kelebihan pakai .my ni? Ramai orang yang masih tak faham ya, tuan-tuan puan-puan, apa kelebihan bila kita menggunakan .my? Sebab sebelum ni orang semua cerita, I nak pakai .com. Untuk nak buat online present, nak buat hosting email, nak buat website, nak pakai .com sebab lebih international. Jadi sebenarnya itu adalah satu mitos. Jadi izinkan saya terangkan. Okey, untuk menggunakan nama domain .my ni dia akan memberikan 6 kelebihan kepada peniaga-peniaga dan juga kepada individu. Yang pertama sekali, dia sebagai identiti digital Malaysia. So dia sebagai identiti digital Malaysia apabila tuan-tuan puan-puan menggunakan nama domain .my ni, kan, dengan sendirinya orang akan tahu ini orang Malaysia. Sebab apa? Sebab hanya orang Malaysia dan syarikat Malaysia sahaja yang boleh mendaftar .my. Ya, orang asing di luar negara tidak boleh menggunakan .my walaupun kami mendapat banyak permintaan. Kerana apa? Kerana nama .my itu catchy. Kan? .my itu catchy. Dia sebagai simbol kepunyaan. Itu sebab tu kami banyak dapat demand daripada luar negara. Dan dia merupakan salah satu sistem komponen digital yang kritikal. Sebab kalau tak ada nama domain ni, tak ada internet. Sebab internet ni dia terdiri daripada 3 benda. Yang pertama adalah network, tu kena ada. Yang keduanya adalah hosting ataupun server dan yang ketiga adalah nama domain. So kalau nama domain ni tak ada, kan? Tak adalah internet tu. Jadi dia ada nilai yang berbeza berbanding dengan .com. Ini saya nak terangkan. Dia ada nilai yang berbeza daripada .com. Kenapa saya katakan dia berbeza? Maksud kami katakan ia berbeza nilainya daripada .com. Kerana untuk mendaftar nama .my ni dia mempunyai syarat-syarat tertentu. Yang mana kalau individu kami akan cek IC itu betul atau tak betul. Kalau macam katakan syarikat,
kami akan check dengan SSM. Kami akan check the validity, kan, sama ada sijil yang awak bagi kat kami itu nanti legit ataupun tidak, masih valid ataupun tidak, tersenarai ataupun tidak, wujud ataupun tidak. Ya. So kalau macam katakan awak daripada usahawan-usahawan ni mendaftar syarikat di Sabah Sarawak atau dari Sabah Sarawak, kami akan check pula dengan local authority kat sana. Kami akan check juga dengan income tax ataupun kami check dengan pejabat daerah di Sabah dan Sarawak. Jadi itu yang membezakan. Jadi berbanding dengan .com, siapa-siapa pun boleh register. Tak kira lah siapa-siapa daripada mana. And bila anda menggunakan nama .com, anda boleh menyembunyikan identiti. Jadi kita tak tahu siapa di belakang. Siapa di belakang .com tu. Sebab tu kalau kita tengok, banyak online fraud sekarang ni, online scam online, semua gunakan .com. Skim cepat kaya lah dan sebagainya, semuanya gunakan .com. Itu tuan-tuan kena nampak. Kalau macam .my ni, setahun ada 1 atau 2 kes penipuan menggunakan .my, itu dah dikira banyak. Jadi nampak tak nilai dia? Jadi apabila kita kontrol pendaftaran tu dengan syarat-syarat tertentu, dengan sendirinya ia akan mengukuhkan nilai. Nilai-nilai individu atau syarikat yang pakai nama domain .my ni, sama ada untuk website diorang ataupun untuk tujuan-tujuan branding dekat media sosial ataupun e-marketplace. Ini kelebihan yang pertama. Yang keduanya, ranking tinggi dalam search engine dekat Google. Okey. Ini saya nak bagi tahu. Sejak 2017, Google dia dah tukar dia punya algorithm untuk dia punya Search Engine Result Page atau SERP biasa kita panggil. Dia dah tukar. Which means kalau orang-orang daripada Malaysia menggunakan Google untuk mencari informasi, mencari produk, kan, mereka type dekat situ, maka Google akan prioritize kepada hasil-hasil carian, hasil-hasil tempatan. Jadi siapa-siapa yang menggunakan nama domain .my ni, kebarangkalian untuk mereka keluar dalam hasil carian tersebut adalah lebih tinggi daripada nama-nama domain yang lain. Jadi cuba tuan-tuan puan-puan tengok ni. Ya, tuan-tuan puan-puan tengok ni, statistik ni. Ini adalah statistik pada tahun 2020. Tengok berapa ramai rakyat Malaysia menggunakan Google untuk mencari maklumat. Ada lebih daripada 500 bilion, 507 juta rakyat Malaysia menggunakan Google. Bukan 507 juta rakyat Malaysia ya. Rakyat Malaysia menggunakan Google untuk mencari maklumat sebanyak 507 juta kali. Jadi bayangkan kalau tuan-tuan puan-puan tak ada online presence yang sempurna. Kan? Sayang, itulah ada potensi pelanggan, bakal pelanggan tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengok YouTube berapa banyak. Kita tengok Facebook berapa banyak. Kan? Berapa banyak yang menggunakan Shopee dan sebagainya. Still, kita sendiri kita tengok sehari berapa kali kita gunakan Google. Macam-macam maklumat kita cari. Even anak-anak kita sekalipun akan gunakan Google untuk mencari maklumat. Jadi gunakan kelebihan platform yang ada ni untuk meningkatkan kan visibility, exposure company ataupun brand perniagaan tuan-tuan puan-puan. Okey, seterusnya yang ketiga kita tengok. Pasaran dia luas. Sekarang ni dekat Malaysia hanya terdapat lebih kurang 320,000 pengguna .my berbanding dengan 148 juta yang menggunakan yang dah mendaftar dengan .com. Jadi apa dia punya insight daripada sini? Maknanya masih terdapat banyak lagi nama-nama syarikat, masih banyak lagi nama-nama produk yang masih boleh didaftarkan. Ya, yang masih boleh didaftarkan menggunakan nama domain .my. Yang kedua, jaminan keselamatan. Kerana apa? Kerana ia dimiliki oleh kerajaan Malaysia. Dan Malaysia, kalau ikut statistik Global Cyber Security Index November 2020, Malaysia berada di tangga ketiga di dalam ketersediaan, readiness dan juga komitmen terhadap keselamatan cyber. Ya, jadi memang setiap tahun kita akan beef up, every month kita akan monitor, ya, kita punya keselamatan server-server yang ada ataupun on cyber security matters memang dititik beratkan di Malaysia. Yang kelima, perlindungan penjenamaan digital. Ini banyak kita discover. Ini banyak perniagaan-perniagaan masih kurang faham tentang kepentingan melindungi penjenamaan digital tuan-tuan puan-puan online. Kalau macam katakan kita gunakan Facebook page, boleh tak orang lain
daftar nama yang sama, buka page yang sama. Boleh kan? Kita buat dekat Instagram. Orang boleh buat tak? Boleh. Tapi kalau tuan-tuan perempuan dan melindungi tuan-tuan punya perempuan punya trademark dan harta intelek, tak ada orang dah boleh ambil. Ya, tak ada orang dah boleh ambil. Sebab sekarang kita semua tahu yang rakyat Malaysia ni antara yang paling technological savvy dekat dunia. Yang paling antara top 10 country in the world yang mahir dengan penggunaan teknologi online. Ini statistik, ya, tuan-tuan perempuan. Jadi dengan meningkatnya ekonomi digital, meningkatnya visibility, meningkatnya kemahiran menggunakan peralatan device peranti digital ni dan kefahaman tentang digital, maka banyaklah cyber squatter wujud. Apa maksud cyber squatter ni? Orang-orang yang mendaftarkan nama produk ataupun nama domain tuan-tuan, ya, tanpa tuan sedari. Ni dah banyak. Contohnya macam kes Nikon. Siapa tak kenal Nikon? Kan? Nikon ni adalah sebuah jenama kamera yang terkenal kan? Dan nama domain dia telah diambil. Jadi kalau berlaku kes-kes tertentu yang macam tu, nama domain perniagaan tuan-tuan atau perempuan ataupun nama brand tuan-tuan perempuan dah didaftarkan oleh orang-orang lain, tuan-tuan perempuan komplain dekat MyNIC ataupun dekat MCMC, kami tidak boleh mengambil tindakan. Kerana apa? Kerana kerajaan Malaysia telah melantik Asia International Arbitration Center, AIAC, untuk menguruskan kes-kes dispute nama domain. Pertikaian domain ni dihandle oleh AIAC. Tapi untuk mendaftar kes dekat sana, untuk pendaftaran sahaja tuan-tuan perempuan kena bayar RM2,500. Sedangkan harga domain ni RM80 je setahun. Kan? Jadi ini yang kita nak. Kita nak memberi kesedaran tentang pentingnya melindungi penjenamaan digital. Sebab macam World Intellectual Property, mereka telah menggazetkan nama domain ni sebagai sebahagian dari trademark dan harta intelek. Dan benda itu akan berlaku juga di Malaysia dalam masa terdekat. MyPo akan sedang mengusahakan sesuatu tentang nama domain ni. Ya? Dan juga jika tuan-tuan perempuan ada laman sesawang atau website full e-commerce menggunakan nama domain .my, tuan-tuan perempuan boleh mendapat pensijilan daripada MCMC dan juga memohon pengecualian cukai ke atas kos pembinaan laman web. Nampak tak? So bila dapat pensijilan daripada MCMC ni, dia akan menaikkan lagi the level of trustworthiness. Kan? Dahlah gunakan .my tadi, orang percaya. Dapat lagi pensijilan daripada MCMC, lagilah dia akan menguatkan branding tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya, ini saya nak cerita tentang program yang kita nak offer ni. Sebenarnya program yang kami nak offer ni, dia di bawah program besar yang dipanggil Prime. Ya, program realisasi impian digital tadi itu program Prime. Dalam program Prime ni, MyNIC kita ada 3 komponen utama, iaitu penjenamaan digital. Yang sekarang ni kita nak offer biz.my ni, kita ada platform digital. Nanti apabila kita lancarkan kita punya digital directory untuk .my, siapa-siapa yang dah mendaftar .my ni secara automatik akan mendapat space sendiri, profil sendiri dekat dalam that directory yang boleh diakses oleh global community. Ya. Itu percuma. Lepas tu kita ada juga buat latihan-latihan pembangunan modal insan. Tapi hari ini saya lebih nak bercerita tentang penjenamaan digital. Apa yang kami nak tawarkan kepada peniaga-peniaga. Okey. Jadi sebelum saya pergi lanjut, saya kongsi dulu perkongsian statistik e-commerce kat Malaysia. Okey, tuan-tuan perempuan tengok ni, statistik ni daripada Jabatan Statistik Malaysia. Peningkatan tahunan e-commerce kat Malaysia meningkat dari tahun ke tahun. Lebih daripada 50% rakyat Malaysia adalah pembeli online. Ya, adalah lebih 50% rakyat Malaysia adalah pembeli online. Dan berapa ramai yang menjual secara online? Kalau ikut statistik, tak sampai 400,000 orang, lebih kurang 300,000 orang. Rakyat Malaysia merupakan penjual online. Okey, kita tengok dia punya value dia. Tahun 2019, 127 bilion sumbangan e-commerce kepada KDNK negara. Tapi tahun 2020, kita tengok 2020, sebab statistik belum keluar, nilai e-commerce dijangka mencecah 210 bilion pada akhir tahun 2020. Sebab apa? Sebab
Kenapa dia akan naik? Dia naik banyak macam tu dijangkakan kerana faktor pandemik. Dengan faktor pandemik ni, orang semua banyak membeli secara online. Dan kalau kita tengok pendaftaran nama domain juga meningkat. Meningkat, ya. Pada tahun lepas juga meningkat. Sebanyak lebih kurang dalam 24%. Jadi apabila dia mencecah 210 bilion ringgit ni, cuba tanya balik pada tuan-tuan perempuan, tanya balik diri masing-masing berapa banyak. Berapa banyak daripada situ bahagian tuan-tuan dan perempuan. Saya bukan nak mengajar tentang berniaga sebab saya pun tak berniaga, tapi saya berkongsi maklumat tentang e-commerce. Ya, jadi semuanya ada motivasi untuk lebih tercebur, untuk lebih terlibat dengan e-commerce. Okey, biz.my. Ya, biz.my. So kita tengok apa tu biz.my. Latar belakang dia ni, Prime ni sebenarnya tujuan kita program ni adalah untuk membantu MSME di bawah naungan PUJB untuk meningkatkan daya saing mereka dalam pasaran. Selain dari nak bagi kesedaran ni kepada rakyat dan kepada peniaga tentang pentingnya mahir dan mempunyai penjenamaan digital yang sempurna. Ya. Kalau kita nak cerita penjenamaan digital, Facebook penjenamaan digital, Shopee, Lazada, semua tu penjenamaan digital. Tapi bila anda mempunyai nama domain, you will complete the ecosystem of you punya online presence. So sasaran dia ni, kami nak offer 1000 nama domain biz.my percuma kepada usahawan-usahawan di Johor, ya, sebagai transformasi awal perniagaan daripada offline ke online di samping nak kukuhkan you punya branding dan visibility. Okey, tempoh promosi ni kita dah start daripada 1 Disember tahun lepas dan tarikh tamat dia nanti akan diumumkan kelak. Ya, akan diumumkan kelak. Dan program ni selain daripada kami berikan biz.my secara percuma, kami juga akan berikan kepada tuan-tuan sebuah in-house produk daripada Mynik yang dinamakan Digital Go-to Brand Standard. Ya, it's a go-to brand standard ni sebenarnya dia aplikasi pemasaran digital yang tuan-tuan boleh perempuan boleh gunakan. Ya. So pada yang bertanya tu macam mana nak apply, towards the end nanti saya akan tunjukkan macam mana nak apply. Okey, jadi tujuan tematik dia biz.my ni memang kita wujudkan khas untuk usahawan PKS sebagai kesedaran awal untuk online presence, tingkatkan brand visibility. Dan dia boleh digunakan oleh usahawan-usahawan even you tak ada website. Sebelum ni kalau orang ingat, nama domain nak kena ada website. No. Email pun boleh, email tu kalau tuan-tuan perempuan tengok kan, kadang-kadang company dia just gunakan nama domain untuk email, tak ada website pun. Jadi ini yang kami berikan, kan, GoTo ni boleh digunakan tanpa website supaya tuan-tuan perempuan menggunakan nama domain .my dan bukan nama .com atau domain-domain luar yang lain. So ni akan membantu, ya, akan membantu mempromosikan jenama dan produk tuan-tuan. Okey, syarat kelayakan. Dia ada syarat kelayakan. Dia bukan semua orang boleh apply. Sebenarnya macam saya cakap tadi, kita ada syarat-syarat tertentu. Jadi syarat-syarat untuk apply nama domain biz.my dengan GoTo ni, tuan-tuan dan perempuan mestilah berdaftar dengan SSM. Itu yang pertama. Mesti berdaftar dengan SSM. Kalau Sabah Sarawak, mereka mesti berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan atau pejabat daerah ataupun dengan income tax di sana. Jadi kalau perniagaan tuan-tuan perempuan ni merupakan memberikan perkhidmatan profesional, mestilah juga berdaftar dengan badan-badan yang berkaitan macam Persatuan Accountant ke dan sebagainya, ya, dengan Bar Council. Dan kalau macam tuan-tuan perempuan ni daripada koperasi itu mesti berdaftar dengan SKM. Jadi semua pendaftaran ni akan diurus dan juga akan dipantau oleh Mynik. Ini syarat dia. Jadi siapa-siapa yang tak ada SSM tu, silalah daftar. Sekarang ni pun SSM tengah buat pendaftaran percuma. Ya. Tuan-tuan perempuan boleh apply dekat SSM online ataupun boleh pergi kat malaysiaportal.gov.my. Boleh apply online. Dua tempat, sama ada dengan SSM ataupun boleh pergi ke malaysiabiz.gov.my. Ada dua tempat sekarang boleh register, ya, register syarikat. Okey, tentang GoTo. Jadi sebelum saya cerita GoTo ni, mari kita layan satu video dulu.
Okey, tu dia GoTo. Kan? Tadi ada cakap pasal RM80 renewal. Kalau lepas tahun tu pembaharuan dia RM80. Kan? RM80 tu sebenarnya harga lama. Sebab video ni kita buat sebelum kita buat promosi ni. Jadi nanti insya-Allah kan harga renewal untuk domain biz.my dan GoTo ni akan kurang daripada RM80 sebab kami nak galakkan. Kami nak galakkan lagi ramai usahawan-usahawan, lagi ramai peniaga-peniaga PKS ni untuk mendaftar, untuk ada online presence. Sebab fungsi GoTo ni dia mengintegrasikan semua nama platform yang tuan-tuan dah ada sekarang ni dalam satu nama domain. Dia boleh link terus ke FB, macam location tu kalau macam nak tunjuk di mana tempat berniaga, di mana pejabat, kan, dan sebagainya. Jadi nak linkkan dengan Shopee pun boleh, dengan Instagram, kan, Waze, WhatsApp, website dan sebagainya. Jadi kalau macam katakan nanti, insya-Allah kami pun tengah nak tambah lagi, kami nak tambah TikTok kat dalam tu. Sebab sekarang ni kita tengok trend TikTok ni dah mengalahkan FB. Kan lebih ramai orang mempromosikan perniagaan mereka menggunakan TikTok. Ya. Jadi yang itu kita akan tambah. Jadi inilah fungsi GoTo sebenarnya yang kami nak peniaga-peniaga gunakan. Dah ada nama domain. Jadi satu hari nanti kalau macam katakan sekarang ni tuan-tuan puan-puan masih belum ada website. Ya. Jadi nak gunakan website, nak buat website pula lepas ni, boleh terus gunakan nama domain yang sama ni. biz.my ni terus boleh dijadikan website. Kan? Lepas tu terus apply pensijilan daripada MCMC dan terus dapatkan tax exemption. Ya, tax exemption daripada lembaga hasil. Nampak? Kan? Macam mana kami nak lebih ramai nak mempermudahkan lagi usahawan-usahawan kita. Okey. Jadi macam sekarang kita tengok je lah. Kita tengok dekat IG, kita tengok dekat WhatsApp, kita tengok dekat mana-mana pun platform-platform di mana peniaga-peniaga kita biasa mempromosikan perniagaan, mereka akan gunakan nama ni, yang merah ni kan. So bukan tak boleh, boleh nak gunakan. Tapi kenapa perlu nak mempromosikan orang punya brand? Ini bukan brand tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan brand produk atau nama company tuan-tuan dan puan-puan. Kan lebih baik kalau macam contohnya ada produk yang memang viral, register keripikviral.biz.my. Lepas tu nanti kita boleh buat setting, beli.keripikviral.biz.my. So bila orang klik, tengok tuan-tuan puan-puan nak linkkan ke mana? Nak ke FB ke, FB Messenger ke, ataupun nak ke Twitter DM ke, boleh. Semua tu nanti kita akan bagi panduan macam mana cara nak set up, kami bagi manual secara video tutorial kami bagi manual pada yang suka membaca, semuanya akan dibantu, ya. Jadi kita gabungkan ke semua platform tuan-tuan puan-puan ni dalam satu nama domain, kan. Jadi buat masa ni boleh hubung kepada lokasi Google Maps, Waze, kan. Macam contohnya tunjuk kalau tuan-tuan puan-puan nampak ni, lokasi.deliciousbakery.biz.my, and then pada media sosial ada Facebook, Twitter, Instagram, insya-Allah tak lama lagi ada TikTok, kan. And then kepada WhatsApp, ya, messaging platform, kepada WhatsApp, Telegram, FB Messenger, Twitter Direct DM, semuanya kita dah boleh linkkan. Jadi kita tengok ni pelanggan dah tak perlu ingat nombor telefon lagi dah, kan. Dah tak perlu ingat nombor telefon dah. Dia cuma perlu ingat nama domain, yang lagi mudah nak diingat, beli.keripikviral.biz.my instead of WhatsApp, nombor telefon. Ya. Ini zaman dulu-dulu, orang sekarang tak pakai dah ni. Ini zaman dinosaur ni dulu, kan. Sekarang ni semua dah go for something yang more simplified, something yang more catchy and trendy. Sebab tu kami galakkan register lah. Okey, ini contoh penggunaan dekat FB dan dekat WhatsApp. Kita tengok Deep Garage. Deep Garage ni adalah salah satu kes yang amat membanggakan sebenarnya. Ya? Amat membanggakan. Dia ni seorang OKU. Dulunya dia tak OKU tapi sebab ada aksiden motor. Ni anak Johor ni. Ya, anak Johor. So dia mempromosikan dia punya produk-produk. Dia adalah Ride Malaysia. Dia OKU yang mencipta satu mesin, satu mechanical device yang membolehkan orang-orang yang lumpuh dari pinggang ke bawah, orang-orang kerdil untuk memandu kereta menggunakan kontrol daripada tangan. Ini dah dapat approval JPJ, Puspakom apa ni semua. Jadi tengok macam mana dia mempromosikan dia punya nama brand. Dia brand, nama company dia Deep Garage. Ya, this is dia punya brand. So dia linkkan ke WhatsApp. Kalau pergi ke dia punya website, dia dah linkkan ke WhatsApp, location dia punya workshop, dekat ni pun Waze location workshop, dekat FB dengan dekat dia punya Shopee. Jadi link ni nanti yang tuan-tuan puan-puan boleh share kat mana-mana je. So bila orang klik, dia akan terus pergi ke mana yang tuan-tuan dan puan-puan linkkan. So macam mana nak daftar?
bagaimana nak mendaftar. Ya. Yang pertama sekali pergi dekat ni dia. prime.mynik.my. Tapi kena ingat, gunakan kupon kod Johor Biz. Ini yang kupon kod kami dah create untuk usahawan di Johor yang di bawah PUJB. Ya, gunakan kupon kod Johor Biz. Ingat ya, tuan-tuan puan-puan. So bila kita klik, ya, bila kita klik di sini, dia akan pergi ke, sekejap saya share the screen. Okey, dia akan pergi ke sini. Tak nampak juga. Sekejap ya. Okey, dia akan pergi ke website ni. Ya, this is the website untuk permohonan biz.my. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh baca apa tu biz.my, nak tahu lebih lanjut tentang GoTo pun boleh, ya. Ni kami ada peruntukan lebih kurang dalam 20,000 nama biz.my yang kami nak berikan percuma. Jadi kalau macam katakan ada lebih daripada 1,000 yang memohon untuk mendaftar di bawah PUJB, ni tak ada masalah untuk kami. Ya, tak ada masalah untuk kami. Jadi nak cari nama syarikat, nak cari nama domain, terpulang. Tak semestinya nama company ABC kena register nama domain ABC. Mungkin tuan-tuan puan-puan ada nama syarikat. Contohnya nama syarikat tuan-tuan puan-puan adalah Indah Setia. Tapi nak register nama domain adalah nama produk yang viral. Jadi katakanlah, ambil contoh, ya, Ciku viral lah. Katakan tuan-tuan puan-puan jual buah kan, sekali Ciku ni yang paling laku. Okey, kita cari. Ada tak nama ni? So, kat bawah ni dia bagi tahu cikuviral.biz.my masih boleh dimohon, ya, masih boleh dimohon. Jadi teruskan. It's a very simple step. Ya, masukkan kupon kod Johor Biz tadi tu. Dan masukkan email address, everything dan sebagainya. So katakan nombor telefon 601912345678. Okey, masukkan nama organisasi tadi Indah Setia Trading. Masukkan nombor pendaftaran syarikat. Jenis organisasi, ya, okey. Lepas tu setuju dan dah. Itu sahaja. Itu sahaja, ya. Inilah proses pendaftaran dia. It's very simple, it's very simplified. Jadi bila dekat sini nanti bila MyNik terima permohonan ni, kami akan reply dengan email untuk minta tuan-tuan dan puan-puan hantarkan kepada kami salinan pendaftaran syarikat. Ya, salinan pendaftaran syarikat. Jadi kami akan verify. So bila kami dah verify, approve, kami terus hantar email pengaktifan GoTo. Ya, kami akan hantar email pengaktifan GoTo. Jadi bila dah aktif GoTo tu nanti, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat dashboard. Ini dashboardnya. Nah, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat dashboard. Jadi dekat sini tuan-tuan dan puan-puan boleh buat setting. Manual semua akan diberikan, panduan video boleh diberikan. Kalau tak faham, boleh telefon ke customer care MyNik. So macam contoh dekat sini, kat sinilah kita nak linkkan. Ya, tuan-tuan puan-puan tengok ni, kita ada Facebook, Messenger, Twitter DM, WhatsApp dan seterusnya. Jadi kat sini saya dah buat link mapping untuk 3. Ya, saya dah buat link mapping untuk 3.
untuk 3 platform. Saya dah linkkan ke WhatsApp, saya dah linkkan Instagram dan juga ke Twitter. Jadi katakanlah selepas ni dalam satu masa tuan-tuan puan-puan boleh linkkan kepada 5 platform yang berbeza, atau tuan-tuan puan-puan nak linkkan ke satu platform yang sama 5-5 pun boleh. Kan, katakan 5-5 link tu nak letak ke WhatsApp pun boleh, atau nak campur-campur. Katakan contohnya lah. Kan, saya nak tambah. Hari ni saya berniaga food truck. Ya, saya berniaga food truck. Jadi saya nak bagi tahu dekat saya punya customer-customer, hari ni saya buka saya punya food truck dekat katakan dekat mana ni? Katakanlah dekat depan office PUJB. Jadi dekat sini kita boleh susun dulu katakanlah lokasi. Kan? Atau lokasi food truck pun boleh. Ya, nak letak lokasi ke, nak letak tapak meniaga ke, terpulang tuan-tuan puan-puan nak letak apa pun letaklah kat situ. Kan, tapak meniaga. Jadi letak lokasi dekat sini. Kan, katakan nak letak dekat Anjung Nusajaya. Kan? Kat sini, jom Anjung contohnya. So, next. Submit. Jadi ni nanti, link ni nanti akan di-sharekan. Link ni nanti yang tuan-tuan akan sharekan dekat dalam FB ke, atau nak letak dekat WhatsApp ke dan sebagainya. Jadi apabila customer-customer klik dekat link tu, mereka akan terus ditujukan ke Anjung Nusajaya. Kan, kalau buka kat handphone terus boleh letak direction. Ini function dia sebenarnya. Ini dia punya function. Ya, tuan-tuan puan-puan. Kalau macam katakan tuan-tuan puan-puan nak delete, nak tukar tempat, delete je. Delete mapping ni pun boleh. Kan, nak setting mapping baru pun boleh. Nak letak dekat Waze boleh. Jadi this is how. Tapi dalam satu masa cuma 5 mapping, 5 link sahaja yang dibenarkan buat masa ini. Ya. InsyaAllah kita akan add TikTok dekat dalam ni nanti. Jadi ini dia apa benda yang kami tawarkan. Ini adalah program yang kami tawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau macam dekat FB Live tu, kalau ada apa-apa pertanyaan, tuan-tuan puan-puan boleh bertanya dekat situ. Nanti saya punya rakan, my colleague Adian tu, nanti dia akan reply accordingly. Ya, dia akan reply accordingly kepada tuan-tuan puan-puan kalau ada sebarang pertanyaan. Jadi saya share balik slide tadi tu. So ini dia tadi prime.my. Kat mana nak register, gunakan kupon kod Johor BIS. Selepas itu, ini tadi yang saya tunjukkan. Dan itulah sahaja sebenarnya. Presentation daripada saya untuk tuan-tuan dan juga puan-puan. Ya. Jadi dekat sini kalau macam katakan apa-apa sebarang pertanyaan, silalah boleh terus berhubung. Boleh pergi email dekat mynick, sales@mynick.my. Saya ulang semula, sales@mynick.my kalau ada apa-apa pertanyaan. Ataupun boleh terus pergi ke Facebook Live, ya, yang sekarang ni tengah ada. Ataupun selepas ni nanti rakaman ni akan ada di Facebook page PUJB. Tuan-tuan puan-puan boleh tanya apa-apa juga soalan yang tuan-tuan puan-puan nak tanyakan. Jadi sampai di situ sahaja pembentangan daripada saya, perkongsian maklumat daripada saya yang mewakili mynick Berhad. Kalau ada tersalah silap, saya mohon maaf dan saya ucapkan semua ambillah peluang daripada pertumbuhan drastik e-commerce di Malaysia. Ya, banyak tu tuan-tuan puan-puan, 210 bilion. Online seller masih tak ramai lagi, lebih kurang 300,000 orang je. Padahal pembeli kita lebih daripada 20 juta orang yang membeli secara online. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera dan selamat petang.